Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita Al-Quranul Karim. Al-Quran ini mengandungi mukjizat di mana manusia tidak mampu untuk mengatasi kehebatan Al-Quranul Karim dari sudut susunan bahasanya, kandungannya, hatta dari sudut pembacaannya. Manusia gagal ataupun lemah untuk mengatasi kehebatan Al-Quranul Karim. Kenapakah qudsiyah Al-Quran, kesucian Al-Quran itu begitu tinggi nilainya? Kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir menerima Al-Quran ini terkenal di kalangan bangsanya, di kalangan masyarakatnya, lahir dalam keadaan ummi yang tidak pandai menulis dan membaca. Tetapi Al-Quran keluar daripada lisannya, daripada lidahnya. Siapakah yang mengajar Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia di zamannya tidak mengetahui bahawa dia tidak boleh membaca dan menulis? Tidak lain dan tidak bukan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap mengikut hawa nafsu, tetapi Nabi berucap menyatakan dakwah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diwahyukan. Apabila wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melakukan 4 perkara: menghafaz Al-Quran dan memahaminya. Nabi menyampai dan menceritakan Al-Quran kepada manusia. Yang ketiga, Nabi menghuraikan dan menafsirkan ayat yang disampaikan. Dan yang terakhir, Nabi melaksanakan segala isi kandungan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah bukan hasil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bukan hasil ciptaan dari mana-mana manusia, tetapi kita yakin bahawa dia datang sama ada lafaz dan maknanya keseluruhannya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makna i'jaz lughawi bahasa Al-Quranul Karim? Timbul satu isu di mana manusia menyatakan bahawa Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipertuturkan oleh manusia, yang terdiri daripada huruf, kalimah, ayat, semuanya telah dituturkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman ini. Apakah itu yang dikatakan sebagai mukjizat lughawi di dalam Al-Quranul Karim? Memang betul bahawa semua huruf yang tersusun menjadi kalimah, kalimah yang tersusun menjadi ayat, sehinggalah ayat itu menjadi sempurna. Tetapi dalam Al-Quran, balaghah Al-Quran dan i'jaznya kekal daripada dulu sampai sekarang ini. Tidak ada manusia yang mampu mengatasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cabaran kepada golongan, kepada manusia dan jin keseluruhannya, supaya datangkan semisal Al-Quranul Karim. Mereka gagal. Kemudian cabaran kedua, datangkan 10 surah daripada Al-Quran. Mereka gagal. Dan terakhirnya Allah Ta'ala mencabar mereka, datangkan fa'tu bi suratin min mithlih. Mereka juga gagal untuk menyatakan, mendatangkan seumpama Al-Quranul Karim. Kalau kita bukan pakar dalam bahasa Arab, kita cukup berpegang kepada satu kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, yang pakar dalam bahasa Arab, yang kaya, yang cerdik, tetapi apabila mendengar Al-Quranul Karim, Al-Walid bin Al-Mughirah terkesan di dalam jiwanya, sehingga dia kata, ini bukan kalam manusia, ini bukan kalam jin. Inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu amat manis dan bahasanya cukup cantik dan menarik, dan di atasnya penuh dengan buah-buahan yang ranum, di bawahnya penuh dengan kesuburan, dan dia adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Al-Quran.
kita mengetahui bahawa kefasihan bahasa Al-Quran dan juga maknanya begitu lengkap. Semua ayat dan kalimahnya memberi makna yang bernilai dan menjadi panduan kepada kita di dunia ini untuk kita meneruskan perjalanan pada alam yang selepasnya. Wallahu a'lam.